Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan paling besar yang kita terima sepanjang hari ini. Laporannya luar biasa, yaitu Zahid Hamidi beri bayangan bakal tamatkan karier politik beliau. Ini memang betul-betul di luar jangkaan kita. Sedangkan kita berfikir bahawa Zahid Hamidi sedang melalui saat-saat yang sedang dalam pemulihan. Tapi kenapa tiba-tiba pula Zahid Hamidi mahu menamatkan karier politik beliau? Sebelum saya teruskan ulasan ini, sila tinggalkan komen anda untuk dua soalan penting ini. Pada pendapat anda, betulkah tindakan Zahid Hamidi menamatkan karier politiknya dalam masa terdekat ini? Dan soalan yang kedua, siapakah yang bakal layak menggantikan Zahid Hamidi di dalam kepimpinan UMNO? Untuk makluman anda semua, meskipun mungkin anda tak suka dengan Zahid Hamidi, mungkin anda bukan penggemar Zahid Hamidi, mungkin anda ialah hater kepada Zahid Hamidi, namun demikian ada satu perkara yang harus kita fahami. Betapa tekun, betapa cekal, betapa gigih, betapa tak pernah berputus asanya Zahid Hamidi sebenarnya sebagai seorang pemimpin. Kalau dilihat daripada kepimpinan dan juga kecekalan Zahid Hamidi, belum pernah ada selain daripada Anwar Ibrahim. Hanya Anwar Ibrahim yang boleh, pada pendapat saya, boleh menandingi kecekalan Zahid Hamidi. Lihat saja betapa cekalnya Zahid Hamidi meneruskan perjuangan UMNO selepas kalah dalam PRU 2018. Meskipun berduyun-duyun ahli parlimen Barisan Nasional meninggalkan parti UMNO dan ada juga yang lompat parti pada waktu itu, kita dapat lihat betapa cekalnya Zahid Hamidi meneruskan perjuangan bersama UMNO. Tapi tak tahulah kenapa orang masih lagi tak dapat melihat perkara itu. Ramai orang yang tak boleh menafikan betapa Zahid Hamidi tetap cekal meskipun melalui saat getir dengan pelbagai halangan dan dugaan. Jadi, pada pendapat anda, siapakah yang layak senada, seiring, bahkan selawan dengan Zahid Hamidi boleh menggantikan beliau? Tinggalkan komen kamu semua. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi gambaran beliau berhasrat menamatkan karier politiknya selepas berkhidmat sebagai ahli parlimen Bagan Datuk sejak 1995. Beliau berkata, kini dirinya berada di penghujung perkhidmatan sebagai wakil rakyat di kawasan itu. Saya menjadi ahli parlimen dari 1995. Pada hemat saya, satu perkhidmatan yang cukup panjang, kata Ahmad Zahid Hamidi. Saya sedang berada di penghujung perkhidmatan sebagai ahli parlimen, tetapi sebelum saya tamatkan perkhidmatan itu, saya mahu melihat Bagan Datuk membangun dan maju. Bagan Datuk nombor 1 dalam pendidikan di Perak sekurang-kurangnya, kata beliau. Saya mahu daerah ini mempunyai infrastruktur yang baik. Kita mahu juga kemiskinan dalam kalangan orang India, Cina dan Melayu dikurangkan, dan inilah hasrat Perdana Menteri untuk menoktahkan kemiskinan tegar di seluruh negara, kata Zahid Hamidi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis santunan kasih di Fawali di Kompleks UMNO Bagan Datuk di sini hari ini. Ditanya sekiranya penggal ini bakal menjadi penggal terakhir beliau sebagai ahli parlimen Bagan Datuk, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu hanya menjawab secara ringkas beliau di penghujung perkhidmatannya. Ya, saya di penghujung perkhidmatan. Kita akan ada pilihan raya umum ke-16, ke-17 dan ke-18. Jadi kita tunggulah ketikanya yang sesuai, kata beliau lagi. Nampaknya Zahid Hamidi tidak memberitahu secara spesifikasi bilakah beliau akan berundur daripada politik ataupun menamatkan karier politik beliau. Kerana beliau mengatakan sama ada pada PRU ke-16, PRU ke-17 atau PRU ke-18. Makna kata kalau PRU 18 baru Zahid Hamidi menamatkan karier politik beliau, maka ianya akan ambil masa 15 tahun lagi. Jadi, adakah waktu itu beliau akan meletakkan jawatan, mengundurkan diri, bersara daripada politik? Siapa tahu.
Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, keputusan yang kita tunggu-tunggu daripada Muhyiddin Yassin, daripada Bersatu, akhirnya kunjung tiba sudah. Kita sangka Bersatu diam saja. Kita sangka Bersatu dah mula ketakutan. Kita sangka Bersatu dah mula menggelupur kerana dua ahli parlimen mereka telah pun menyatakan secara berani menyokong Anwar Ibrahim dengan sanggup diberikan atau diambil tindakan apapun kerana alasan mereka yang pada pendapat kita semua memang adalah alasan yang sangat tepat dan tindakan mereka sebenarnya bukanlah salah kerana mereka mahu mengutamakan kepentingan para pengundi di kawasan mereka berbanding dengan kepentingan mereka sendiri. Mereka sanggup dipecat, diambil tindakan dan sebagainya semata-mata untuk melindungi kepentingan para pengundi mereka. Jadi kalau Anda rasa mereka jahat, sebenarnya tidak. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Bersatu mengumumkan keputusan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, yaitu ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain akhirnya digantung keahlian Bersatu selama 4 tahun. Namun, apakah tindakan menggantung Iskandar Zulkarnain selama 4 tahun ini akan menguntungkan Perikatan Nasional dan Parti Bersatu? Atau ia sebenarnya tidak memberikan apa-apa makna? Karena digantung keahlian selama 4 tahun itu, maknanya 5 tahun akan datang tamat sudah tindakan disiplin itu. Boleh lagikah Iskandar Zulkarnain itu dicalonkan sekali lagi? Kerana 4 tahun lagi pilihan raya akan diadakan. Apakah beliau akan masih boleh dicalonkan? Ataupun yang menghairankan kita ini ialah kenapa 4 tahun saja? Lebih baik digantung 6 tahun supaya tidak boleh bertanding lagi pada PRU akan datang. Tapi tak tahulah apa strateginya pun kita tak tahu. Kalau Anda mempunyai pemikiran, Anda mempunyai pendapat sendiri, bolehlah Anda tinggalkan dalam ruangan komen. Kenapa agak-agak Iskandar Zulkarnain hanya digantung 4 tahun dan bukan 5 atau 6 tahun? Saudara-saudara sekalian, ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid digantung keahliannya oleh Bersatu selama tempoh 4 tahun. Susulan pendiriannya menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin memaklumkan keputusan itu dibuat selepas Jawatan Kuasa Lembaga Disiplin Bersatu bersidang pada semalam bagi meneliti laporan pelanggaran disiplin dan pelanggaran perlembagaan oleh Iskandar. Selepas diteliti dengan sehalusnya segala bukti dokumentasi, keseriusan kesalahan, implikasi serta impak kepada parti dan juga surat penjelasan daripada Datuk Iskandar Zulkarnain, Jawatan Kuasa Lembaga Disiplin mendapati beliau bersalah di bawah pasal 22.1 dalam kurungan F Perlembagaan Persekutuan. Sehubungan dengan itu, Datuk Iskandar Zulkarnain digantung keahliannya berserta semua jawatan dalam parti yang dipegang bagi tempoh 4 tahun, berkuat kuasa dari tarikh keputusan hukuman iaitu 3 November, katanya dalam kenyataan. Sebelum ini Iskandar dalam satu kenyataan memutuskan untuk menyokong kepimpinan Anwar. Beliau berkata, keputusan itu dibuat selepas meneliti rintihan berterusan pengundi dan menitik beratkan keperluan mendesak untuk menangani masalah krisis kenaikan kos sara hidup yang melanda kawasannya. Selain Iskandar, seorang ahli Parlimen Labuan lagi daripada Perikatan Nasional, Datuk Suhaili Abdul Rahman turut menzahirkan sokongan serupa kepada kepimpinan Anwar Ibrahim. Suhaili dalam satu kenyataan berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira semua permasalahan rakyat Labuan yang berdepan dengan kos sara hidup yang semakin tinggi serta masalah bekalan air dan elektrik di sana. Suhaili dijangka berdepan tindakan yang sama daripada Jawatan Kuasa Lembaga Disiplin Bersatu.
Saudara-saudara sekalian, ini adalah keputusan yang memang kita hampir jangka dan kita hampir sama sudah maksud dan caranya. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Ini ulasan istimewa untuk Anda semua. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan ugutan daripada lelaki yang turut mengugut Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri di Facebook. Juga yang paling mengejutkan kita, beraninya lelaki itu turut mengugut timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan. Bagi kita semua yang normal pemikiran, yang juga mempunyai pemikiran yang waras, siapalah yang nak berani mengugut Anwar Ibrahim, apalagi timbalan Ketua Polis Negara. Lebih-lebih lagi, individu tersebut adalah Ayub Khan. Kita tahu Ketua Polis Negara, timbalan Ketua Polis Negara ini yaitu Ayub Khan, adalah timbalan Ketua Polis Negara yang paling dihormati, yang amat ditakuti, bahkan begitu tegas sekali. Jadi tak tahulah di mana pemikiran waras lelaki tersebut sehingga berani pula mengugut dua pemimpin utama negara ini. Dan apa pendapat kamu semua? Patutkah lelaki itu dimaafkan saja atau untuk pengajaran patut dipenjarakan dan pula perlu dihukum dengan lebih berat? Karena kita lihat perbuatan memfitnah, perbuatan menabur fitnah, juga perbuatan mengugut kini menjadi-jadi. Kalau yang baru-baru ini, Anwar Ibrahim dan timbalan Ketua Polis Negara yang diugut, kali ini tidak ketinggalan, tidak terlepas, Menteri Pendidikan pula kali ini diugut oleh seorang lelaki. Tapi bersyukur kerana lelaki yang telah mengugut Menteri Pendidikan itu telah pun ditahan. Kali ini apa reaksi Anda? Apa yang perlu kita buat kepada orang yang suka mengugut ini? Adakah perlu dilepaskan atau perlu diberikan pengajaran? Kalau perlu diberikan pengajaran, kalau terbukti bersalah, apakah hukumannya? Ada yang mengatakan hukum saja 1000 tahun penjara, hukum saja 1 juta tahun penjara, atau sebat 25 kali, kata mereka. Tapi tak tahulah, kita perlu ikut undang-undang yang ada di Malaysia. Seorang lelaki akhirnya ditahan selepas disyaki membuat hantaran berbaur ugutan jenayah terhadap Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, pemilik akaun di aplikasi X berusia 28 tahun itu ditahan di setapak Kelmarin. Permohonan reman mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah ke atas lelaki itu dibenarkan selama 3 hari. Setakat ini, 4 laporan polis diterima berhubung isu sama, katanya dalam kenyataan semalam. Muhammad Suhaili berkata, kesiasatan disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Katanya, kes masih di peringkat siasatan dan polis menasihati orang ramai supaya tidak membuat spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Orang ramai turut diingatkan supaya cakna dan prihatin terhadap isu sensitif, terutama membabitkan keselamatan serta kegentaran awam ketika menggunakan media sosial, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, perkara yang memang kita nak cuba elak ialah perbuatan-perbuatan seperti ini. Janganlah sampai mengugut menteri pula. Kalau dah tak puas hati sekalipun, janganlah sampai menyebabkan anda boleh didakwa. Kalau tak puas hati, tulis surat. Buat laporan yang tepat. Buat laporan yang lebih mengikut saluran yang betul. Bukan melalui media sosial, bukan juga melalui cakap-cakap atau sebagainya. Ingat, anda dan kita semua diperhatikan 24 jam. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda. Apakah perlu diberikan permohonan maaf kepada lelaki ini selepas kalaulah beliau tiba-tiba memohon pengampunan, memohon maaf secara terbuka selepas membuat ugutan tersebut, ataukah kita perlu memberhentikan sudah budaya memaafkan secara 100% dan perlu dihukum terus terpulang pada anda.
Tapi pada pendapat saya, dua-dua perkara itu perlu dipertimbangkan sebaik-baiknya karena ada pro dan kontranya. Namun demikian, kita sebagai rakyat Malaysia harus tahu sempadannya, harus tahu di mana perlu dan di mana tak perlu. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan daripada UMNO berkaitan dengan dua ahli parlimen bersatu sokong Anwar Ibrahim. Akhirnya UMNO buka cerita. UMNO menyatakan bahawa tak terlibat pujuk ahli parlimen pembangkang sokong Perdana Menteri. Ahli MKT UMNO Ahmad Maslan berkata, tiada keperluan untuk berbuat demikian kerana kerajaan perpaduan sudah mempunyai 148 ahli parlimen. Benarlah kan? Buat apa lagi nak ugut sini, ugut sana, nak pujuk sini sana, nak bagi habuan ke macam mana pun sekali yang dituduh oleh Perikatan Nasional kononnya Anwar Ibrahim ataupun pihak-pihak lain ataupun sesiapa pun yang dinyatakan sebagai mengugutlah, memancing undi lah, memancing ahli parlimen lah, apa lagi ya, cuba memujuk dan sebagainya. Memang secara logiknya, buat apa mereka nak paksa lagi? Secara logiknya, buat apa Anwar Ibrahim cuba mau pancing-pancing lagi mereka sedangkan Anwar Ibrahim telah pun mempunyai majoriti yang sangat besar di parlimen. Sudah 148 ahli parlimen. Persoalannya, kenapa perlu lagi Anwar Ibrahim atau UMNO mahu memujuk ahli parlimen daripada Perikatan Nasional? Memang ada logiknya, benar atau tidak? Coba fikir-fikirkan. Anda boleh share kepada rakan-rakan Anda, walaun-walaun yang ada di luar sana, yang cuba mahu mengaitkan kononnya Anwar Ibrahim memujuk. Kononnya SPRM cuba mengugut pula. Kononnya ada juga yang mengatakan UMNO konon terlibat dalam pujukan ahli parlimen. Fikirkan baik-baik. Buat apa? Apa faedahnya Anwar Ibrahim? Apa faedahnya UMNO nak pancing, nak pujuk ahli parlimen Perikatan Nasional Pembangkang, walhal Anwar Ibrahim dah pun cukup sokongan di ahli parlimen ataupun di parlimen. Buat apa lagi? Anda fikirlah sendiri. Itu semua mungkin hanya retorik cerita untuk menyenangkan hati saja. Ahli Majlis Tertinggi UMNO iaitu Ahmad Maslan berkata, partinya tidak terlibat sama sekali dalam usaha menarik sokongan dua ahli parlimen Perikatan Nasional untuk menyokong Perdana Menteri. Beliau menegaskan tiada pemimpin atau pimpinan UMNO yang terlibat memujuk ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional itu. Malah tiada keperluan untuk menarik sokongan daripada pihak pembangkang kerana Kerajaan Perpaduan sudah mempunyai 148 ahli parlimen. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak menyuruh sesiapa, malah sebagai timbalan beliau iaitu di Kementerian Kewangan, Ahmad Maslan menyatakan beliau tidak pernah disuruh untuk melakukan perkara-perkara sebegitu. Kerana kerajaan sekarang kuat dan stabil, katanya pada sidang media selepas sebuah acara di Air Boloi Pontian hari ini. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin semalam dilaporkan berkata, pihaknya sedang mengumpul bukti berhubung dakwaan ahli parlimen pembangkang diugut supaya menyokong Kerajaan Perpaduan. Dah lama dah perkara ini mereka nyatakan, berapa hari bulan yang lepas lagi. Tapi sampai ke hari ini laporan polis pun tidak dibuat, laporan siasatan pun tiada dibuat, bukti-bukti pun masih belum lagi diberikan langsung. Jadi, ialah kita tunggu sajalah. Mereka sedang mengumpulkan bukti, kata Hamzah Zainuddin. Ahmad Maslan yang juga timbalan pengerusi UMNO Johor berkata, ahli parlimen sekadar boleh menyatakan sokongan memandangkan mereka terikat dengan Akta Anti Lompat Parti jika sebelum ini lompat terjadi apabila kerajaan tidak stabil. Namun pada masa kini sudah ada Akta Anti Lompat Parti, ahli parlimen sudah tidak boleh keluar daripada parti, katanya. Kuala Kangsar, Iskandar Abdul Khalid dan Labuan Suhaili Abdul Rahman tidak keluar daripada bersatu tetapi sekadar menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dilaporkan pada Isnin lepas, Suhaili menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim selepas mengambil kira permasalahan rakyat Labuan yang berdepan kos sara hidup semakin tinggi serta gangguan bekalan air dan bekalan elektrik yang berterusan.
Suhaili ialah wakil rakyat bersatu kedua yang menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim selepas Iskandar Zulkarnain berbuat demikian pada 12 Oktober. Susulan itu, Bersatu memutuskan Badan Pimpinan Negeri mengambil alih pengurusan bahagian Kuala Kangsar dan Labuan, sementara menunggu keputusan dibuat lembaga disiplin terhadap Iskandar dan Suhaili. Selain itu, Hamzah mengumumkan pada Khamis lepas bahawa Naib Presiden Bersatu Razzie Jidin dilantik sebagai Ketua Bersatu Wilayah Persekutuan berkuat kuasa serta-merta bagi menggantikan Suhaili. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.